Apa istimewanya madu kelulut? Okay, dia adalah dihasilkan daripada spesies lebah yang lain daripada spesies lebah biasa, iaitu daripada kumpulan meliponin. Dan lebah ini juga bersaiz sangat kecil berbanding dengan lebah biasa, di mana saiznya adalah 5 kali ganda lebih kecil. Di Malaysia ada pelbagai spesies meliponin, terutamanya Heterotrigona itama dan juga Heterotrigona dan Geniotrigona thoracea. Dan kesemua spesies ini menghasilkan menghasilkan madu yang berbeza. Setiap lebah akan mengunjungi jenis pokok ataupun tumbuhan yang berbeza, dan inilah menyebabkan mengapa terhasilnya pelbagai warna, pelbagai rasa, pelbagai khasiat dari madu yang dihasilkan oleh lebah ini. Pelbagai jenis gula terdapat di dalam madu, dan juga kandungan lain ialah antioksidan seperti polifenol. Terdapat juga vitamin seperti vitamin C dan vitamin B. Terdapat pelbagai jenis enzim juga yang juga boleh bertindak sebagai antioksidan, protein dan sebagainya. Dari segi kandungan gula pula, secara umumnya kebanyakan madu yang dihasilkan oleh lebah adalah terdiri daripada gula fruktosa dan juga gula glukosa. Dan ini adalah gula utama yang telah ditemui oleh saintis sejak dahulu lagi. Tetapi kini kumpulan penyelidikan kami telah menemui satu gula lain yang juga merupakan gula utama di dalam kelulut, iaitu gula trehallulosa, dan ini merupakan satu kajian yang penting dan juga merupakan satu penemuan baru, kerana sebelum ini gula fruktosa dan glukosa sahaja yang diiktiraf sebagai gula dalam madu. Tetapi dengan adanya penemuan ini, kita perlu meletakkan satu standard baru pada kandungan gula dalam madu. Standard gula yang digunakan di peringkat antarabangsa sekarang ini hanya menggunakan pakai gula fruktosa dan juga glukosa sebagai standard. Jadi kebanyakan madu kelulut yang dihasilkan oleh peternak di negara kita tidak dapat dieksport kerana kandungan gula fruktosa dan glukosa ada kalanya boleh mencapai hanya 20 gram ataupun 24, tidak sampai 60% daripada standard yang mereka perlu capai bagi mengeksport madu mereka ke luar negara. Jadi ini merupakan satu masalah yang dihadapi oleh peternak kelulut di Malaysia. Dengan adanya penemuan ini, bermakna satu standard baru yang meliputi kandungan trehallulosa perlu dihasilkan di peringkat Malaysia dan juga antarabangsa, supaya madu kelulut yang dihasilkan oleh peternak di negara kita dapat diiktiraf kat dunia dan dieksport sebagai komoditi dalam negara kita. Dengan terdapat pelbagai khasiat dalam madu, ia boleh diambil sebagai sebahagian daripada suplemen dalam kehidupan harian kita, tetapi ia tidak boleh diambil dalam kuantiti yang banyak kerana gula masih diperlukan dalam kuantiti yang tertentu di dalam diet seharian kita. Kandungan antioksida dalam madu kelulut mungkin boleh mencapai lebih tinggi daripada kandungan antioksida dalam madu biasa, kerana lebah kelulut lebih kecil dan dia akan mengunjungi pelbagai jenis tumbuhan dan bunga untuk mendapatkan nektar bagi menghasilkan madu. Kandungan antioksidannya akan menjadi lebih tinggi berbanding dengan lebah lain yang lebih besar daripada lebah kelulut. Kerana itu, mungkin kerana harga madu kelulut lebih mahal berbanding harga madu biasa. Penghasilan madu kelulut juga lebih sedikit berbanding dengan lebah biasa. Dia biasanya bagi satu sarang lebah kelulut boleh menghasilkan 2 kilogram madu dalam masa sebulan ataupun 3 bulan, bergantung kepada cuaca dan juga pokok yang berada di sekitar mereka dan juga perkara yang lain. Jadi madu memang sememangnya telah disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, di mana dia disebut sebagai makanan yang mengandungi khasiat
Dan ini memang terbukti daripada pelbagai kajian saintifik yang telah dilakukan oleh ramai saintis. Okey, apakah gula trehallosa ini? Gula ini sebenarnya adalah gula yang mempunyai struktur hampir kepada sukrosa, iaitu gula biasa. Tapi bezanya dia diikat oleh satu ikatan glukosidik yang berbeza jenisnya. Apabila ikatan ini berbeza, dia akan menjadikan gula trehallosa ini lebih sukar untuk dihadam oleh usus kita. Disebabkan oleh penghadaman yang lambat ini akan menyebabkan aras gula dalam darah lambat untuk naik. Seterusnya akan menyebabkan apabila kandungan gula trehallosa lebih tinggi dalam madu, menyebabkan keseluruhan madu ini akan mempunyai indeks glikemik yang lebih rendah berbanding dengan madu yang kurang mempunyai gula trehallosa. Okey, secara kesimpulannya sebenarnya semua madu mempunyai manfaat kesihatan kepada manusia, tetapi pengambilan madu perlulah mengikut kadar yang ditetapkan dalam panduan pemakanan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ambillah dia sebagai suplemen dalam pemakanan anda.